Lailatul Qadar ni tuan-tuan, dia tengok kepada awal Ramadan. Kalau awal Ramadan ni hari Selasa dengan hari Jumaat, maka dia kena malam 29. Dia kira betul. Kalau awal Ramadan tu kena pada hari Rabu dengan hari Ahad, maka dia kena malam 27. Kalau malam Sabtu, maka dia kena 25. Jadi kalau kalau awal Ramadan tu hari Isnin, maka kata dia Lailatul Qadar tu malam 21. Malam 21 hari bulan. Jadi kalau kita tengok, kata seorang ulama, Syekh Al-Hasan, dia mengatakan, selama aku balik, aku tak pernah lagi, kata dia, tak boleh Lailatul Qadar. Daripada dia balik mengikut kaedah yang disebutkan oleh ulama-ulama ni. Jadi ala kuliahnya tuan-tuan, maka ulama kata tidak tertentulah Lailatul Qadar ni bagi orang yang mendapat dia tak semestinya. Maka kalau orang yang boleh tanda Lailatul Qadar ni, maka itu bonus bagi dia lah. Bonus bagi dia. Tapi kalau kita tak dapat tanda pun, tapi kita buat ibadat bertepatan dengan malam Lailatul Qadar tu, maka ulama kata, maka fadilat yang kata lebih pada 1000 bulan tu, maka itu dapat kepada kita. Walaupun kita tak tahu pun kata malam tu Lailatul Qadar. Kalau kita buat ibadat kena pada malam tu, maka ulama kata fadilat yang kata khairum min alfi syahrin tu, lebih baik daripada 1000 bulan tu, tetap akan dapat kepada kita umat Nabi SAW ni. Maka ini ketentuan ataupun satu khususiyah yang dibagi kepada umat Nabi, tak sama dengan umat-umat zaman dulu. Kerana umat-umat dulu umur mereka panjang-panjang, sampai 400 tahun, 500 tahun, 300 tahun, biasalah orang zaman tu. Dan mereka boleh buat ibadat lama, tak sama dengan kita. Maka umur kita ni pendek-pendek, 60 sampai 70 lebih kurang. Ada juga lah saki-baki yang daripada perang Jepun dulu yang lebih daripada 90 lebih. Nampak? Kalau duduk makan Maggi dulu, kita ni tak sampai dah kan. Tak sampai dah 90 gitu. Jadi ala kulihatnya, kalau kita tengok, maka Nabi kata amaru ummati baina sitina wa sab'in. Umur umat aku ni di antara lingkungan antara 60 sampai 70. Biasalah Nabi pun 63 tahun. Jadi bila mai Ramadan ni, maka tata tertib ataupun kita nak tempuh Ramadan ni, yang pertama ulama kata kita banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Mana berdoa ni, mana kita minta ampun bagi banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Kalau kita tengok dalam Ramadan, paling mudah ataupun paling senang untuk kita nak dapat keampunan dan rahmat Allah Ta'ala. Pasal sebab kalau tengok Ramadan, dua musuh kita yang utama, iaitu nafsu kita dan syaitan, itu dibelenggu oleh Allah Ta'ala. Nampak? Berbanding dengan bulan-bulan yang sebelum daripada Ramadan, 11 bulan lagi. Kerana waktu 11 bulan ni dibiarkan musuh kita, ia pun nafsu kita dibiarkan, iblis, syaitan ni dibiarkan. Tak sama dengan Ramadan. Maka dibelenggu nafsu kita ni dengan sebab lapar. Sebab tu ulama kata idza ja'atil a'dha syaba'atin nafs. Bila anggota kita lapar, nafsu kita kenyang. Betul, orang puasa bukan mau buat apa aja nak lena betul. Kalau perut kenyang mau belakang. Betul. Dia belenggu nafsu dengan sebab lapar. Tapi bila kenyangnya anggota kita, maka ulama kata syaba'atin nafs, maka nafsu kita akanlah lapar. Ja'iatin nafs. Bila syaba'atil a'dha, ja'iatin nafs. Bila anggota kita kenyang, nafsu kita akan lapar. Ulama sebut gitu. Maka kalau kita tengok Ramadan paling mudah untuk kita nak dapat rahmat dan keampunan Allah Ta'ala berbanding dengan 11 bulan yang berbaki itu. Jadi tiba-tiba kita dapat Ramadan macam kita ni, kita dapat Ramadan, kita boleh hidup sampai akhir Ramadan, lepas pada Ramadan, tapi kita tak dapat keampunan Allah Ta'ala dalam Ramadan. Hal ni kita takut. Sebab tu Nabi kata, man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahu Allah. Barang siapa yang dapat Ramadan tapi dia tidak dapat keampunan dalam Ramadan, maka orang ni semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak? Saya takut situ. Yang kalau kita dapat Ramadan, kita tak dapat keampunan. Kalau nak banding dengan 11 bulan lain tu, maka terlebih payah nak berbanding dengan Ramadan. Itu satu.
Yang keduanya, maka ulama kata kita sambut Ramadan ni, bila mai Ramadan ni kita kena perbetulkan niat kita. Kita betulkan niat kita. Maka kita ikhlaskan, kita buat ibadat ni kerana Allah Ta'ala. Sebab tu di Kedah lu meninggal, arwah dah meninggal dah, salah seorang daripada ahli majlis Fatwa Negeri Kedah, nama Datuk Haji Abdul Hamid Tahir. Dia kata, saya ingat saya buat majlis dengan dia lama dah di Hospital Sultanah Bahiyah sebelum Ramadan, macam nak sambut Ramadan lah, buat majlis dengan dia tu. Dia kata, jadikan Ramadan ni pusat kemahiran, jangan jadi Ramadan tu pusat serenti. Kita ada pening ni. Nak tahu apa benda. Nak abang kata pusat kemahiran ni, kalau budak kita masuk kemahiran, giat marah ke, apa-apa pun kemahiran lah. Pusat-pusat kemahiran tu, maka bila dia masuk, dia ambil apa? Kita kata mekanik motor, baik motor ataupun kereta. Maka dia belajar dalam pusat kemahiran ni, dan dia niat apa? Selepas pada aku keluar pada ni, aku nak buka bengkel, buka kedai. Boleh faham? Apa yang dia belajar dalam pusat kemahiran tu, dia nak keluar daripada situ, dan dia nak praktik apa ilmu yang dia dapat dalam tu. Kita nak Ramadan, apa yang kita dah buat dalam Ramadan. Saya mengajak lama juga di Sarah ni, tapi tak ramai tahun ni pun. Tapi bila mai Ramadan ni boleh penuh, boleh bang? Ramai macam ni, kita nak apa yang kita belajar dalam Ramadan, kita boleh jemaah, ansyanya, subuhnya, tiap-tiap ni jemaah yang kita ada di rumah lah. Kita boleh jamaah, kita nak apa yang kita praktik dalam Ramadan ni, bila keluar Ramadan kita nak buat macam tu juga. Boleh faham tak? Tu jadikan Ramadan pusat kemahiran. Jangan jadi pusat serenti. Kata dia, pusat serenti ni, sebelum orang pusat serenti ni, dia sebelum dia masuk pusat, dia hisap lah. Tidak, dia tak masuk. Kalau dia tak hisap, memang dia hisap. Lepas tu dia kena tangkap, dia masuk pusat serenti. Bila masuk pusat serenti, dia berhenti. Pasal tak ada bekalan tu dah. Dia berhenti. Dia keluar pula, dia ambil balik hak perangai lama. Faham ke tak? Sebelum Ramadan kita perangai kita lagu tu. Bila masuk Ramadan kita berhenti semua. Faham tak? Kita berhenti semua. Sebelum masuk Ramadan, masuk Ramadan kita berhenti. Kita boleh buat apa semua dalam Ramadan ni. Lepas pada keluar Ramadan, jadi perangai hak lama sebelum Ramadan balik. Kita tak mau Ramadan jadi pusat serenti. Faham noh? Maka sebab tu ulama kata kena perbetulkan niat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tak disuruh kita buat ibadat, maka kita ikhlas. Jadi kita jadi hamba Tuhan yang betul-betul hamba yang rabbani, bukan hamba yang kita hamba Ramadan lah. Jadi kita duduk dalam Ramadan, kita cukup cantik lah. Cukup cantik. Sebab tu Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan hikmah, tak ada yang kita cerita malam ni. Kerana dia banyak, ada 7 hikmah pasal apa Allah Ta'ala fardukan Ramadan kepada kita. 7 ni. Jadi salah satu daripada dia kata Sayyidina Hasan Al-Basri, pasal apa Tuhan fardukan Ramadan kepada umat Nabi SAW? Tak sama dengan umat dulu. Umat dulu difardukan puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti mana difardukan kepada umat yang sebelum pada kamu. Maksud dia itu ulama kata dia tashbih di segi ulama tafsir, dia mengatakan tashbih kama kutiba alal ladzina min qablikum tu kepada diri puasa, bukan kepada pelaksanaan puasa dan bukan kepada diri puasa. Faham tak? Pada apa? Pada pelaksanaan dan cara berpuasa. Umat dulu difardu puasa, cuma ada pendapat kata difardu pada 10 Muharram sahaja. Tak sama dengan umat kita hari ni. Umat kita difardukan puasa ni 30 hari pada bulan Ramadan. Wa imma Ramadan tu jadi 29, wa imma jadi 30 hari, maka pahala dia sama di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu berlaku kepada Nabi 9 tahun Nabi puasa. Kerana dia difardu pada tahun yang kedua Hijrah, bulan Syakban. Puasa Ramadan ni lah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ni pada bulan yang kedua, pada tahun yang kedua Hijrah, bulan Syakban. Nabi puasa 9 tahun, hanya setahun saja Nabi puasa genap 30 hari. 8 tahun lagi semua 29. Pasal apa Allah Ta'ala buat lagu tu? Kerana nak menetapkan hati umat, kalau berlaku 29 pun pahala dia sama semacam mana 30 hari. Nisbah pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Hasan Al-Basri cerita, kita ambil satu ya. Pasal apa Tuhan fardukan Ramadan ni, hikmah yang dia sebut ada dalam kitab Buriya'atul Lab. Tengok sana. Jadi Allah Ta'ala fardukan hikmah, Allah Ta'ala fardukan Ramadan ni kerana malaikat mengadu kepada Allah Ta'ala sebab banyaknya dosa orang-orang mukmin. Hak kafir telah lah. Orang mukmin ni bila terbit mai ke dunia,
Nabi Allah Adam tu dah. Maka jadilah zuriat manusia ni, maka mula-mula jadi dosa banyak dah. Kita tengok Qabil Habilnya, mai sampai Allah Taala buat bila mai zaman Nabi Nuh, dia Allah Taala hantarkan tufan, banjir besar apa semua tu dah. Haya buang habis saki baki. Jadi tinggal hak yang beriman, lepas tu berlaku jadi balik manusia. Sebab tu Nabi Nuh digelar bapa manusia kedua ni. Nah, selepas pada Nabi Adam tu tahulah Abul Bashar dah. Jadi maka jadi balik manusia ramai tuan-tuan. Jadi maka dosa banyak. Dosa banyak sampai kepada zaman Nabi kita. Maka malaikat duk mengadu, Tuhan yang tengok hamba hak mukmin ni dosa juga banyak. Maka Allah Taala fardukan Ramadan. Maka Tuhan firman kepada malaikat, hampa pati tengok wahai malaikat. Hamba aku ni luang pada Ramadan memang depa buat dosa banyak, tapi bila mai Ramadan depa ubah 366 darjah. Nah, maksud dia tungin terbalik daripada hak yang kita perangai yang tak ni. Bila mai Ramadan cukup baik, berjuruh orang tu kata Allah berjuruh sungguh. Kalau lembu ni boleh buat kekah punya elok. Nah, kalau lembu ni boleh buat korban, boleh buat akikah punya elok, berjuruhnya manusia tu. Bila kita tahan makan, kita tahan minum, kita tahan syahwat, tahan anggota daripada maksiat pada Allah Ta'ala sepanjang hari dalam Ramadan, kita takut rugi puasa kita dah. Kita tahan, kita boleh buat ibadat, kita boleh baca Quran sebulan habis sebuah Quran. Nah, kita boleh semayang jamaah, kita boleh tarawih, kita boleh bangkit tengah malam, kita boleh tahajudnya macam-macam dalam Ramadan ni, nampak tak? Tapi Tuhan firman pada malaikat, hang pati tengok bila mai Ramadan hamba aku jadi lagu mana. Dia pusing terus nak buat kata daripada hak maksiat tu kepada kembali taat, dan depa ni tahan kerana aku, Allah Taala kata. Bila tahan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka Tuhan kata wa ana ajzi bih, aku akan balas. Segala amalan Nabi sebut anak Adam itu bulang pada anak Adam, melainkan puasa. Illa saum. Nabi kata melainkan puasa, maka itu bagi Allah Ta'ala, maka Tuhan akan balas. Sebab tu kita kena perbetulkan niat kita. Nampak tak? Bila masuk Ramadan ni, bagi niat, bagi elok-elok. Tu yang kedua. Dan yang ketiganya, hak yang ketiganya, bila datangnya Ramadan ni, maka kita qiyamul lail. Kita ambil, kita banyak sangat sedekah dalam bulan Ramadan. Maka sedekah hak paling baik ialah jamu orang lapang, buka puasa. Orang murid ni kadang dia kenyang lah, baik tu kena doa abang, tuan-tuan jangan balik makan lu murid tidak tak habis lah. Betul tak? Hak buka puasa tak payah abang, memang dia sapu ya. Nah, sebab tu jamu orang hak lapang, jangan jamu orang hak kenyang. Hak kenyang ni dia macam-macam, tak pasal garam, tawak, masin lebih, lemak, macam-macam. Hak mai time buka puasa waktu lapar tak ada lah, dia pukul semacamnya, dia tak ada sekira lah. Sebab tu syair Arab dia kata apa? Al-ja'i'u tubahhiru tabakh. Orang lapar ni dia kata orang masak tu cukup pandai lah, cukup tera. Tu syair Arab dia kata al-ja'i', bermula orang lapar ni tubahhiru tabakh. Nak abang kata punya laut ilmu orang masak tu. Padahal bukan masak tahu, tapi dengan dia lapar, sedap belaka. Nampak? Sedap belaka. Jadi ala kuliah, maka kita banyak bersedekah di dalam bulan Ramadan. Nah, sedekah ni tak semestinya ini kita jamu orang makan, itu kerana ada hadis, dalam hadis Imam Tirmizi mengatakan, Nabi sebut orang yang bagi jamu orang yang lapar, yang berpuasa ni, mana dia orang yang berpuasa tu, maka pahala dia macam mana pahala orang yang puasa, dan tak dikurangkan pahala orang puasa tu. Kalau dia boleh seketir besar ni orang puasa, orang hak jamu tu pun boleh seketir besar tu. Nampak tak? Jangan jamu pukul 1:30 tengah hari sudah. Tu. Jamu pukul 7:30 weh. 7:20. 7:21. Jangan jamu pukul 1:30 hak tu jam. Ya Allah. Dia pun pernah tanya apa hukum jamu orang tak puasa ni. Kita ni jamu orang puasa. Hak tu maklum dah. Nabi kata man dalla ala khairin kafa'ilihi. Orang yang tunjuk ke arah kebaikan seolah dia buat kebaikan. Wa man dalla ala syarrin, siapa yang menunjuk ke arah kejahatan, kafa'ilihi, macam mana dia buat kejahatan tu. Nampak tak? Dia puasa tapi dia jamu orang tak puasa. Siapa orang tak puasa? Sebab tu kalau dia jamu orang yang berpuasa, pahala dia tu sama dengan ni. Sebab tu kita kena takut, kita kena ni. Maksiat
ibadat pada bulan ataupun pada masa dan tempat yang terbaik, tempat yang afdal, maka digandakan pahala dia. Faham tak? Kita buat satu fardu di dalam bulan Ramadan, pahala dia seolah-olah 70 fardu di luar Ramadan. Kita buat satu sunat dalam Ramadan, pahala dia seolah-olah satu fardu di luar Ramadan. Tapi kena ingat, tapi kalau kita buat dosa, satu dosa di dalam masa dan bulan, tempat dan yang terbaik ni, maka akan diganda balasan dia. Kemudaratan. Macam mana digandakan kebajikan, kan kebaikan kepada kita. Dan yang seterusnya, yang keempat, kita qiyam Ramadan. Ni kita dirikan malam Ramadan ni. Maka ulama mengatakan kita nak qiyam Ramadan ni sekurang-kurang. Ini hak paling kurang, tak boleh kurang pula ni. Kalau tidak, tak nama orang mendirikan Ramadan ni. Dia sembahyang insya jamaah. Sembahyang sekurang-kurang dia sembahyang insya jamaah. Lepas tu dia qasad nak sembahyang subuh jamaah. Dan besoknya dia kalau boleh mai, dia sembahyang subuh jamaah. Maka ini paling kurang martabat orang yang mendirikan Ramadan, malam Ramadan. Insya jamaah, subuh jamaah. Tu kira tengah tu tak buat apa lah tu. Tu paling kurang. Dan hak yang setinggi-tinggi martabat dia ialah insya jamaah. Di tengah tu dia isi dengan sepenuhkan dengan segala ibadat, dan dia sembahyang subuh jamaah. Nampak tak? Banyak ibadat nak buat apa? Buat ikut suka tu. Apa ibadat pun ulama kata isikan dengan apa ibadat hawa kita ni, maka kita penuhkan itu setinggi-tinggi menghidupkan bulan Ramadan. Dan kalau kita boleh, kalau bolehnya, maka 10 terakhir ni duduklah di masjid. Tuan-tuan duduk di surau kan. Surau ni, tapi surau ni ikut Imam Syafi'i dia tak boleh nak niat iktikaf. Surau kerana dia bukan masjid. Kalau masjid boleh, wa imam masjid tu jami' ataupun ghairu jami'. Mengikut Ibnu Hajar, walaupun masjid ni ghairu jami', maka diberi pahala iktikaf. Cuma tak apalah, walaupun tak boleh iktikaf, kita buat untuk kita nak menghidupkan Ramadan tu lah. Kita menghidupkan 10 malam bulan Ramadan tu. Kerana Nabi beriktikaf 10 ni tak pernah balik, maka ulama letak dia sunat ni sunat yang muakkadah. Sunat yang muakkad, kita qiyam Ramadan ataupun kita iktikaf di dalam masjid 10 malam ni, maka itu dia panggil sunat muakkad, sunat yang dituntut sungguh-sungguh. Hatta ada ulama mengatakan kalau kita tinggalkan hukum dia makruh. Kerana Nabi muwadhabah selalu ni. Nabi tak pernah tinggal. Yang kata qiyam Ramadan pada hak akad 10 daripada bulan Ramadan ni, maka kita dirilah dengan segala ibadat apa macam mana pun pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita nak ligan Lailatul Qadar tu dah, untuk kita nak dapat. Kalau sebelum mati ni boleh 3 kali jadilah. 83 atau lebih 84 lah, 84 kali 3 tak tambah tak main beratus dah. Sebelum nak mati boleh 3 kali. Kita kata lah kalau buat bertepatan dengan malam tu. Tapi orang kita ni kadang-kadang malam awal tu penuh, belah hujung dia kuih kurang. Masjid suraunya lagu tu. Ni tak sama dengan ni. Maksud dia kita kira belah apa cerita pun tuan-tuan, kita ni kehidupan kita ni apa benda pun maka dikira belah hujung. Ujungnya kalau terbaik belah hujung, maka baiklah kita. Samalah kehidupan kita. Awal ni kalau mati kita tu mati elok, maka kira dihukumkan elok. Walaupun di awal tu dia teruk. Jangan orang elok di awal, di hujung dia tak elok. Tu orang tu naya. Nampak tak? Ni orang naya orang tu atau hujan belah petang. Hujan belah pagi ni bolehlah asah parang taruh kok dia berhenti boleh agak pergi meletak nebah kan. Tapi kalau hujan belah petang ni daripada tarikkan selimut tu cerita dia. Kalau dia berhenti pun tak ada nak buat apa, basah lagi benda tempat nak pergi buat kerja tu dah. Dah tarikkan selimut kira pagi esok dia tak ada tu dia tak. Nak bak kata, dan kalau kita dapat dan kita boleh hidup sampai bulan Ramadan ni, satu kelebihan Tuhan bagi kat dia. Dan maka kita kena basah seronok. Sebab tu orang yang basah seronok dengan kedatangan Ramadan ni, Allah Ta'ala haramkan jasad dia daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila kita dapat Ramadan, kita carilah apa kelebihan yang Tuhan bubuh dan yang Tuhan letakkan di dalam bulan Ramadan, yang mana bulan yang cukup mulia. Maka hari-hari Ramadan ni tuan-tuan, hak sepanjang tahun ni, sepanjang Ramadan 30 hari ataupun 29 hari ni, terlebih baik daripada segala hari dalam setahun tu. Dan ulama kata hari-hari Ramadan ni tak kira hari apa dalam bulan Ramadan ni,
lebih baik daripada 10 Zulhijjah, hari raya haji tu lah. Lebih baik lagi hari Ramadan ni berbanding dengan hari-hari yang lain. Hatta lebih baik daripada 10 Zulhijjah tu. No, hari-hari Ramadan. Tak kira lah hari apa dalam Ramadan ni. Sebab tu Ramadan dia tak perlu kita niat fardu. Tak sama dengan semayang. Semayang wajib kita niat saja aku semayang fardu isya, fardu maghrib. Kalau kita tak niat fardu, dia jadi sunat. Nampak? Saja aku semayang subuh 2 rakaat, automatik jadi sunat subuh. Dia kena niat saja aku semayang fardu subuh, kerana dia ada qasad, ta'arad, ta'yin. Tapi Ramadan ni tak perlu. Saja aku puasa esok hari daripada Ramadan, ataupun saja aku puasa Ramadan esok hari, tak perlu niat saja aku puasa fardu Ramadan. Fardu tu tak sebut, tak apa. Tapi Ramadan kena sebut lah, puasa wajib kena sebut. Nah, wajib ni ada 3. Wa imma wajib kerana nazak, wa imma kifarat, wa imma Ramadan. Maka kita niat situ aku puasa Ramadan. Pasal apa tak wajib niat fardu? Kerana ulama jawab tidak ada Ramadan hak sunat. Kita terlupa niat. Nah, terlupa niat. Besoknya hari puasa. Tapi kita terlupa niat, maka kita tak dihukumkan puasa lah. Boleh tak kita niat sunat? Nah, dia kena hari Senin niat sunat Senin. Dah memang dah puasa terlupa niat lah. Kerana niat puasa sunat ni boleh niat siang. Boleh. Ulama kata tak jadi. Dalam Ramadan tak jadi. Hang sunat ke hang apa, maka tak akan dikira. Boleh faham tak? Maka hari tu, kalau kita terlupa niat, wajib kita imsak. Tak boleh makan. Kerana itu menghormati Ramadan. Tapi puasa kita tetap akan dihukumkan wajib qada. No? Wallahu a'lam. Jadi terus kot lah sampai pukul 10 lah. 5 minit lagi. Jadi ala kulihannya, maka bila mai dalam bulan Ramadan ni, hak lah ni kita nak. Nabi kata awwaluhur rahmah. Awal dia rahmah, wa awsatuhul maghfirah, dan yang tengah dia keampunan, yang akhir sekali itqun minan nar. Pelepasan daripada api neraka Allah Taala. Sebab tu kalau kita tengok Ramadan, ra mim dad alif nun. Ramadan tu ra tu makna rahmah. Lama kata. Mana rahmat. Maksud dia rahmat yang cukup banyak yang ada dalam Ramadan. Cukup rahmat lah bulan Ramadan ni. Mim tu makna dia maghfirah, keampunan Allah Ta'ala. Keampunan Allah Ta'ala yang Tuhan letakkan dalam Ramadan ni. Bulan keampunan dia bagi. Dan ra mim dad tu makna dhamin, jaminan Tuhan. Tuhan jamin kan? Tuhan jamin bahawa orang puasa ni macam kita abang tadi, bagi Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala jamin bau mulut orang puasa ni. Wa khulufu fammi sa'im atyabu indallahi min rihil misk. Terlebih harum daripada bau kasturi. Itu jaminan Allah Ta'ala. Tuhan jamin kat kita. Nah, orang puasa ni. Dan alif pada ra min dad alif tu makna ulfun, makna jinak. Makna orang puasa ni tuan-tuan, dia jinak dengan ibadah. Nah, dia jinak dengan ibadah. Sebab lapar perut lah kita boleh baca Quran. Sebab perut kita lapar lah kita boleh buat ibadat. Nah, sebab perut kita lapar lah kita berasa kesian kat orang. Betul tak? Kita pergi tengok, kawan ni tak ada duit nak makan muka besar lah. Kita pun suar habis lah. Sebab apa? Sebab lapar. Kalau tak lapar tu kita bukan nak berasa tu. Bila hikmah salah satunya Allah Ta'ala buat bagi puasa Ramadan ni kerana nak bagi kesian pada orang lapar. Kita Malaysia bukan mati kerana lapar, tapi mati kerana makan banyak. Cek dia betis, cek kecil manis, cek darah tinggi. Itu sebab terdarah semua tu. Tahu terdarah. Orang Kedah kata sebab makan. Pasal apa? Pasal kita makan jenuh. Tapi kita tak pernah rasa langsung kelaparan. Nampak? Sebab tu Allah Ta'ala fardu juga Ramadan nak bagi berasa lagu mana yang katalah lapar. Nabi pernah masuk rumah Siti Fatimah, anak dia lah. Masuk Fatimah duk teriak. Fatimah anak Nabi teriak. Nabi tanya, siapa yang teriak Fatimah? Dia kata, ya Rasulullah, kata dia, aku 3 hari dah tak makan. Anak Nabi tak makan 3 hari dah. Bukan bulan puasa, bulan biasa, tapi tak ada makanan. Nabi kata, sabarlah Fatimah, sabar. Kalau kita tak apalah, tak kenal kat hang. Nah, gitu je lah. Lepas Nabi kata sabar Fatimah, Nabi selok jubah dia. Selok jubah, tengok jubah Nabi, perut Nabi tambat dengan serban macam tu. Ada ketik batu ubus biji untuk tekan perut lah. Nabi kata, hang baru 3 hari Fatimah, aku seminggu dah tak makan. Seminggu dah Nabi tak makan. Tak ada makanan. Nah, kita tak pernah rasa macam tu, betul tak? Yang rasa ada limpak buang kan. Nak abang kata makan tak habis. Limpak buang.
Ni buat apa? Nabi seminggu tak makan. Sebab tu Nabi kalau dia hidup zaman kita hari ni, misal kalau kita Nabi ada zaman kita hari ni, dia duduk dengan kita, dia lapar, dia nak makan, tak ada makanan. Ulama kata wajib hirih isi kita bagi dia makan. Tak boleh biar Nabi makan. Tapi Nabi tak makan lah orang. Faham tak? Nak abang kata kiranya kalau dia nak makan juga wajib kena hirih. Tak boleh biar bagi Nabi lapar. Tapi seminggu dah Nabi tak makan. Kalau kita lah Tuhan tak buat Ramadan ni, maka kita tak akan berasa langsung lah bab masalah lah lapar Malaysia ni. Nampak tak? Kurang-kurang makanan tu tetap ada. Dan tu mana dia jinak hati kita dengan Ramadan. Dengan sebab apa? Sebab lapar. Dan nun yang terakhir tu, nun tu makna dia nur. Nur ni makna dia cahaya. Apa sebab cahaya Ramadan ni? Sebab Ramadan ni cahaya ialah sebab turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Mana bulan Ramadan ni yang diturunkan Quran. Mana yang itu dia kita duk sambut apa? Nuzul Quran tu lah. Mana dia bukan turun kepada Nabi ni, turun daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia ni. Ada satu tempat dia panggil Baitul Izzah, maka turun daripada Lauh Mahfuz seketui. Ayat ni ke semua, maka diambil oleh Jibril daripada sini sekali sikit kepada Nabi selama 23 tahun. Itu kepada Nabi, bukan bulan Ramadan. Berlaku pada apa bulan pun sekali pun lah. Untuk nak jawab permasalahan umat, turun sekali sikit kerana nak menetapkan hati Nabi dan nak memudahkan sahabat mengapai apa semua lah. Kerana wahyu ni dia berat. Nabi sahabat sebut, kami cam dah bila nak turun wahyu ni, kami cam. Kalau Nabi duduk sema-sema, tiba-tiba mata Nabi merah macam biji saga, dan keluarnya peluh Nabi. Orang tu panggil peluh jantan lah, peluh renek ni. Macam orang mabuk dia keluar peluh. Dan badan Nabi ni melentok. Menunduk sampai ke nak sampai dia. Tu nak abang kata kami cam, itu wahyu nak turun. Beratnya Quran yang duduk dalam hati. Sebab tu Nabi bila Jibril baca, dia nak terus baca Quran. Tuhan larang dia, la tuharrik lisanaka lita'jal bih. Dalam surah Qiyamah tu, jangan engkau bersegera menggerakkan lidah engkau untuk nak ikut bacaan Jibril. Tak payah. Pasal apa? Tuhan kata, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kami telah himpunlah Quran dalam hati Nabi. Boleh faham tak? Tuhan dah himpun dulu, Jibril buat mai, sekali Jibril baca, Nabi dah boleh tangkap, kerana benda tu dihimpun dalam dada Nabi. Sebab tu tuan-tuan, afdal orang yang hafal Quran ni macam pok-pok ni, tapi kena mengaji lagi ya. Jangan duk afdal tentang Quran tu saja. Nak kerana ibadat kita nak buat, dia berlaku atas ilmu, bukan atas. Kalau kita dalam sembahyang ni, kita nak ikut bacaan ni hanya pada qiraah bacaan tu saja. Boleh tak? Hak lain semua kita nak pakai fiqh. Kita sayanglah kalau kita hafal Quran, baca Quran cantik, tapi kita tengok sembahyang kita lagu orang tak mengaji. Faham tak? Sebab tu kena mengaji tentang ilmu. Apa yang kita boleh buat keluar daripada Al-Quran. Kerana hukum baca Quran ni sunat bila-bila masa pun, kecuali Fatihah di dalam sembahyang. Hak lain hukum dia sunat. Surah nak baca tak baca sudah tu ya. Kalau ti imam buat lok-lok, mampu kita. Habis-habis waladhdallin, amin sama amin, dia Allahu akbar rukuk. Dia sah dah. Kita kacau. Jenuh ligan. Maka hak ni dia kena hukum lain pula, hukum orang muafiq di dalam sembahyang. Dia benar ketinggalan sampai 3 rukun atau 5 rukun tu. Jadi ala kulli halnya, maka hukum dia sunat kita baca Quran bila-bila masa, kecuali nazar lah. Bila-bila masa pun sunat, tetapi kita beramal dengan Al-Quran, itu hukum dia wajib beramal dengan Al-Quran. Tapi bila kita nak beramal dengan Al-Quran, maka kita kena retilah apa yang ada dalam Al-Quran. Jangan kita masuk dalam yang Tuhan kata, afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Adakah mereka ni tak tadabbur Quran? Maksud tak perhati makna Quran. Dia baca Quran sedap, tilawahnya apa semua, tak kira lah hijaz, nahwan, bayati apa semua, baca cukup sedap. Tapi dia baca Quran, dia baca lagu tu ke? Tapi dia tak beramal apa yang ada dalam Al-Quran. Pasal apa? Am ala qulubin aqfaluha. Ataupun dia tak reti, ataupun dia reti tapi dia tak boleh nak ikut. Pasal apa tak boleh ikut? Kerana Tuhan dah tutup kunci hati dia daripada menerima hidayah Al-Quran yang dikatakan nur, yang Allah Ta'ala turun pilih dalam bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ni segala benarnya Allah Ta'ala letak kelebihan dalam Ramadan. Bila kita boleh Ramadan ini, satu kelebihan yang Tuhan bagi cukup besar kat kita. Cukup besar. Kalau kita tengok arwah macam Datuk Seri Abu Hasan Din sebelum Ramadan,
bercakap Ramadan yang terakhir, esok nanti meninggal weh. Nah, ni kita pun tak tentu, memang ada kita berapa hari ke, 10 hari kita kata nak habis Ramadan. Siapa berani jamin kata dia boleh sampai raya? Nah, kerana hak ni hak Allah Ta'ala. Boleh jadi lena dalam lena tu matilah. Esok mati itu hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi apa ala kulihannya, apa yang kita dapat dan yang kita, bila kita dapat Ramadan ni, kita duduk dalam bulan Ramadan, saki-baki umur kita yang Tuhan bagi, kita gunalah pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana nikmat Tuhan tak suruh balas. Kalau Tuhan suruh balas sampai mampu, kita tak boleh balas, kerana nikmat Tuhan cukup besar. Tapi bukan nak Tuhan suruh balas nikmat, bukan Tuhan suruh balas nikmat dia, tapi Tuhan suruh kita syukur nikmat Allah Ta'ala. Makna syukur ni, kita guna segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita ke arah jalan yang Allah Ta'ala redha. Itu makna kita syukur dengan segala nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'la wa alam. Jadilah Allahu alam. Jadi apa yang baik daripada Allah Ta'ala, salah dan silap daripada kelemahan diri saya mohon maaf pada tuan-tuan. Ya, kasar bahasa seronok main sarah ni, kerana kita anggap macam adik-beradik lah sarah ni dah. Jadi wallahu Ta'ala a'la wa alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.